Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan, salam di alam maya. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda sentiasa sihat walafiat. Apa khabar saudara Anwar Jubin, teman-teman yang lain, saudara Syah Ibrahim, Waalaikumsalam. Begitu juga dengan saudara Zali Mansur. Doa saya agar anda sentiasa bahagia, saudara Mustafa Ilyas, teman-teman menuju alam akhirat. Takbir. Kita dekat-dekat dah nak puasa dah ni. Saudara Yasran bin Manaf, saudara Zamari LC, menuju akhirat tanya, kuyu mata ni sebenarnya letih saudara. Saya baru saja balik daripada Johor Bahru. Baru sampai, mandi-mandi, solat tadi, terus live dalam keadaan yang begini. Tapi sebagaimana yang saya katakan, saya berjanji bahawa saya akan berusaha sedaya mungkin untuk bertemu dengan saudara semua. Rasa tak puas hati lah kalau tak dapat berjumpa dengan saudara satu hari. Saudara Azhar Ahmad, saudara Man Sayo, saudara Man Asri. Salam dari Kuantan. Di Kuantan macam mana? Doa saya tak ada hujan lah sekarang ni. Begitu juga dengan Puan Rusin Kurungot. Apa khabar? Terima kasih atas doa agar saya sentiasa sihat. Johor ke KS sekarang? Saudara Syarif Abdullah, saya sudah pun berada di Kuala Lumpur. Baru tadi sampai lebih kurang dalam 20 minit. Jalan jam tadi daripada bermula daripada Paguh sampailah ke Kuala Lumpur. Sampai ke Seremban. Jalan kereta bergerak terlalu perlahan. Mungkin banyak sangat kereta. Saudara, baik saudara, saya tidak harus berceloteh tentang apa yang berlaku di jalan raya. Kita seperti biasa, saya harus memberi pencerahan tentang apa yang berlaku pada negara kita. Ini lebih penting saudara. Kerana hari ini saudara ialah hari Ahad, tanggal 13 Mac 2022. Tinggal lagi 24 hari kita akan menyambut kehadiran bulan Ramadan. 24 hari sekitar dalam 3 minggu je saudara. Tutek dah bulan puasa. InsyaAllah. Moga-moga kita dapat badan kita sihat, usia kita panjang, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita menyambut kehadiran bulan Ramadan Al-Mubarak, Ramadan yang paling mulia. Mudah-mudahan juga kita bertemu dengan Lailatul Qadar, ya saudara Manak Talib, saudara Azil Hamid, Abdullah, Zaid Mud. Ini teman-teman kita dalam Instagram. Saudara Ahmad Albab, terima kasih. Puan Maznah Cik Mat, terima kasih. Itu dalam Instagram. Sebagaimana yang saya katakan, kalau terganggu live saya ini dalam Facebook, segera lari ke Instagram. InsyaAllah kita dapat bersama saudara. Baik saudara, dengan 24 hari lagi kita akan menuju Ramadan. Hari ini adalah merupakan hari yang ke-720. Dah 720 hari dah virus corona ini mengganas saudara. Bukan waktu yang sedikit. Sigap saya rasa panas sangat ni. Panas. Nak supaya kipas angin ni okey sikit. Aduh, hai. Dia bukan apa panas tu kerana sepanjang perjalanan kereta ada aircon. Jadi bila sampai di rumah panas. Tak ada aircon, saya rasa badan letih. Joka, tak letih ke? Memang letih. Tapi sebagaimana yang saya katakan, saya akan berusaha untuk bersama-sama dengan saudara dalam pencerahan yang seketika saudara. Jadi berbalik kepada COVID-19, hari ini semalam nampaknya ada sedikit pengurangan yang begitu ketara. Daripada 32,800 warga yang dijangkiti oleh virus corona, semalam cuma 26,250. Berdoalah kita agar jumlah itu semakin turun. Tapi bagaimanapun jumlah kematian masih lagi tidak begitu menyenangkan kita. Itu semalam terdapat 77 kematian kesan daripada serangan atau penjangkitan virus corona. Dan jumlah kematian sudah meningkat kepada yang terkumpul saudara 33,720 warga kita
yang menemui ajal, saudara. Sebab itu saya selalu mengingatkan saudara agar sentiasa berhati-hati, jaga kebersihan. Kalau tiada keperluan, tak payah keluar rumah lah dalam keadaan begini, saudara. Saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat kita, saudara Rio, daripada Universiti Malaya. Beliau tidak henti-henti menghantar kiriman berhubung dengan kedudukan COVID-19. Dan ada juga laporan di negeri, Perlis ada 191 jangkitan, di Kedah nampak gayanya ada sedikit kurang daripada 2,500 pada 2,292. Cuma di Pulau Pinang juga susut pada 2,533. Di Perak, naik balik daripada 1,494 kepada 1,555. Manalah Yop Labor, One Labor menjeritlah cepat. Di Selangor, alhamdulillah daripada 9,120 dia susut kepada 6,472. Di wilayah Persekutuan juga susut daripada 3,349 kepada 2,399. Di Putrajaya juga susut 191, Negeri Sembilan susut 1,786, di Melaka susut daripada 838 kepada 766. Dan yang agak mengembirakan saya di Johor, nampak gayanya dia sudah mula menurun. Apakah usai pilihan raya ini, maka jangkitan di Johor juga sudah susut. Artinya virus corona lari, lentang pukang lemaknya, ya saudara. Kerana sebelum itu 2,566, semalam 2,299. Di Pahang susut daripada 2,000 kepada 1,424. Di Terengganu juga susut daripada 1,100 kepada 881. Begitu juga di Kelantan. Kelantan juga susut daripada 1,580 kepada 1,114. Di Sabah, alhamdulillah, daripada 1,000 lebih, mula menurun kepada angka ratusan, 796. Labuan 125 ada sikit naik. Dan di Sarawak juga nampaknya ada susut daripada 1,745 kepada 1,427. Saudara, jumlah keseluruhan bulan ini, setakat ini saudara, jumlah jangkitan semalam 26,250 telah pun meningkat kepada 299,335. Ini untuk bulan Mac saja saudara, ya. Baik saudara, itulah yang saya dapat laporkan. Kita masuk, kita santuni tentang naluri kehidupan. Kerana dalam sebuah hadis yang saya anggap begitu indah, baginda Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang lelaki meninggal dunia dan kerabatnya sibuk dengan pengemumiannya, berdirilah seorang lelaki yang sangat kacak di sisi kepalanya. Apabila mayat dikafankan, lelaki itu masuk di antara kain kafan dan di dada si mati. Apabila selepas pengemumian, orang semua pulang ke rumah, dua malaikat iaitu Munkar dan Nakir masuk dalam kubur dan cuba memisahkan lelaki kacak ini. Tapi lelaki ini tidak tidak rela untuk berpisah, dan dia cuma mendengar bagaimana malaikat menyoal, dan dia akan berkata bahawa dia adalah teman saya, dia adalah kawan saya, dan saya tidak akan meninggalkan dia seorang diri. Jika kamu dilantik untuk disoal siasat, lakukan tugas anda. Saya tak boleh meninggalkannya. Ini kata lelaki kacak itu dalam alam kubur, saudara. Jadi selepas disoal siasat, selepas disoal siapa Tuhan kamu, di mana kiblat kamu, apakah pegangan kamu, apakah agama kamu, siapakah saudara mara kamu, maka akhirnya malaikat Munkar dan Nakir pun meninggalkanlah mayat tadi dalam kubur untuk dalam keadaan yang lapang. Lelaki itu tadi sebenarnya adalah Al-Quran. Jadi sebab itu saudara, pastikan anda sentiasa membaca Al-Quran. Jadikan ia sebahagian daripada teman hidup kita, agar ia menjadi teman kepada kita di alam akhirat nanti. Ya saudara, itulah yang sempat saya santuni daripada culipan teman-teman yang menghantar kepada saya, bagaimana baginda Rasulullah SAW menyatakan bahawa Al-Quran itu adalah sesuatu yang terlalu baik untuk kita. Baik saudara, kita masuk dalam mutiara kata kiriman saudara Hibil Hasan. Apa khabar Cikgu Hibil? Walaupun beliau dah bersara, saya masih lagi panggil dia Cikgu saudara.
Saudara Zulkifli Zul, kalau BN dah jadi kerajaan negeri, ada usaha tak untuk tempat lesen judi dan arak seperti Negeri Kedah, Kelantan dan Terengganu? Itu kita belum tahu lagi saudara. Baik saudara, dalam utara kata ini, Saudara Ibil menculipkan, katanya, dalam hidup ini kita kena belajar menerima hakikat bahawa tak semua yang kita mahu itu kita dapat. Allah hanya memberi apa yang kita perlu, bukan apa yang kita mahu. Yakinlah, apa yang Allah beri itulah yang terbaik untuk kita. Itu kata-kata mutiara daripada sahabat saya, Cikgu Ibil. Semoga Cikgu Ibil sihat walafiat dan sentiasa menghantar kiriman kepada kita untuk perkongsian kita bersama saudara. Baik saudara, seperti biasa, salam impian moratorium dan pengeluaran wang RM10,000 daripada kumpulan wang simpanan pekerja. Dapat tak dapat, kita harus menyuarakan. Saya perlu menyuarakan, ini kehendak rakyat saudara. Dan saya juga ingin mengingatkan kepada pimpinan negara, jangan anda berbelanja tanpa had. Kita khawatir negara akan muflis. Tajuk perbincangan kita malam ini saudara adalah meditasi referendum rakyat. Saya kira saudara faham apa yang saya maksudkan dengan meditasi referendum rakyat. Bagaimanapun, sebelum saya memberi pencerahan, kita santun dulu pantun daripada kiriman Pak Nazil. Terima kasih Pak Nazil daripada Perlis mengantar pantun ya, Saudara Harun, Saudara Nur Azmi, Hafiz Amin, Saudara Syebel, Syebel 70. Kata Pak Nazil, di kampung Puju tanam petola, sama sawa, pokok turi. Mulut laju dari kepala, boleh membawa padahnya diri. Jadi kalau kita bercakap, kita mengutarakan ucapan kita lebih laju daripada yang kita fikirkan, akhirnya boleh mendatangkan bahaya pada diri kita saudara. Katanya lagi, hari lebaran memakai sebai, lembut warnanya ditiup bayu. Pemimpin bercakaran, rakyat terabai. Begitulah kerana politik Melayu. Artinya Pak Nazil semakin bosan dengan keadaan begini. Kerana apabila melihat pemimpin asyik bercakaran dan akhirnya rakyat terabai. Saya suka dengan Pak Nazilnya. Maksud kain sebai itulah kain yang dililit di leher untuk menutup bahu dengan kedua hujungnya tergantung di dada. Itu maksudnya kain sebai. Saudara. Jadi kita harapkan agar pemimpin janganlah sentiasa memikirkan untuk politik dan bercakaran sama sendiri. Akhirnya rakyat yang terabai saudara. Saya juga menerima kiriman pantun daripada sahabat kita, pejuang muda daripada Perak Tengah, Saudara Nordin Malik. Katanya, padang bola tempat bermain, cantik rumput terpelihara. PRN Johor milik BN PRU 15 adakanlah segera. Dia sebagai anak muda, dia menuntut supaya pilihan raya umum yang ke-15 segeralah diadakan katanya. Jadi tambahnya lagi, kalau menanam pokok garu, tebang dulu pokok ara. Menang besar, muka baharu, muka lama, undur segera. Jadi sebagai anak muda, beliau terkesan dengan situasi yang kita lihat, result daripada pilihan raya yang terlalu. Jadi maksudnya saudara, apabila kita menurunkan calon-calon muka baru, maka rakyat lebih yakin kepada pimpinan negara. Terima kasih Saudara Nordin Malik. Terima kasih kepada Pak Nazil. Saudara Air Service Absorber. PRU 15 perlu dilakukan untuk kestabilan politik negara kita. Ya, kita mengharap itu. Sebentar lagi saya akan santuni saudara. Sebelum itu kita dengar dulu gedung ilmu. Dalam segmen gedung ilmu ini, kerana pemimpin terdahulu sentiasa menggariskan beberapa prasyarat bahawa pemimpin hari ini perlulah menginsafi bahawa mereka bukanlah pemimpin yang boleh sembrono. Jadi sebab itu kata pemimpin terdahulu dalam culipan, pemimpin dalam ungkapan Melayu, pemimpin hari ini dan masa depan mestilah sentiasa insaf, serta sentiasa bertanggungjawab. Kerana bila pemimpin itu insaf pada kesalahannya, maka ia juga insaf pada tugasnya, insaf kepada beban di bahunya, insaf pada sumpah di ikrarnya, insaf kepada nasib rakyatnya. Jika pemimpin begini dijadikan pemimpin, maka besarlah faedahnya. Dijadikan tua, maka sejahteralah umatnya. Dijadikan induk, damai rakyatnya. Dijadikan tiang,
lurus tegaknya. Dijadikan tudung, lebar naungannya. Memimpin negeri, nampak tuahnya. Itu bidalan atau kenyataan pemimpin terdahulu yang mengharapkan hadirnya pemimpin hari ini dan akan datang sentiasa insaf bahawa mereka hadir untuk memimpin, bukan dipimpin, saudara. Kita sambung lagi malam besok, saudara. Baik. Sebagaimana biasa, saya perlu mengingatkan saudara bahawa mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan ke dalam channel YouTube ataupun apa saja channel-channel yang ada, maka semua itu adalah menjadi tanggungjawab anda. Kerana saya tidak bertanggungjawab atas setiap suntingan anda maupun komen-komen yang anda lakukan. Ingat saudara, ini pencerahan politik, ini semata-mata untuk memberi informasi. Saya tidak bertanggungjawab atas sebarang kenyataan yang anda lakukan melalui feed saya ini yang jika ia menyalahi dengan peraturan-peraturan dan undang-undang yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Kita kena ingat saudara, selalu saya pesankan bahawa kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, saudara. Kalau ini keadaannya, senang hidup kita. Dan saya harap kalau mau menyantuni, mengantar buah fikiran, gunalah bahasa-bahasa yang baik kerana kita warga cinta damai. Kita bangsa Melayu yang sentiasa harmonis sifatnya. Warga kita tinggi adat budayanya dan begitu juga peradabannya. Saya mengharapkan agar perbicaraan kita, perbincangan kita tersusun dengan sebaik mungkin, saudara. Sebab itu saya tahu bahawa dalam live ini juga ramai teman-teman bukan hanya daripada parti UMNO, tapi juga mereka juga menganggota pelbagai parti dan pelbagaian ideologi politik. Jadi kita hanya untuk berbincang, saya hanya memberi pencerahan, lain tak ada saya, agar warga kita sentiasa berinformasi. Baik saudara, sesuatu yang agak menggusarkan saya sepanjang perjalanan tadi, daripada ke Johor Bahru, pulang ke Kuala Lumpur, dalam kepenatan itu saya terfikir bahawa implikasi kepada krisis yang sedang berlaku antara Rusia dengan Ukraine. Jadi apakah kita sedar saudara bahawa ia merupakan implikasi seolah bagaikan bom jangka pada dunia, kerana ledakan besar yang akan berlaku seandainya peperangan itu berterusan antara Rusia dan Ukraine, ia turut mengheret negara kita dalam sektor ekonomi. Malahan seluruh dunia juga akan terseret sama dalam kancah yang saya anggapkan seolah-olah seperti perang dunia ketiga, saudara. Dan sekiranya kerajaan kita, iaitu kerajaan Malaysia, tidak mengambil langkah proaktif untuk mengukuhkan, paling penting itu stok bekalan makanan. Jadi dalam keadaan ini, sebab itu saya sering mengingatkan pimpinan, hendaklah sentiasa memastikan agar kita mempunyai food bank ataupun bank makanan. Kerana bila saya lihat apa yang berlaku di Ukraine dan di antara Ukraine dengan Rusia itu, ia pasti akan turut mengheret kita dalam keadaan kancah suasana yang sukar. Makanan nanti kurang, dan ekonomi dunia merudum, dan saya amat bimbanglah bahawa kita akan bakal menghadapi malapetaka ekonomi, saudara. Jadi saya sebab itu di saat kita gairahlah membicarakan soal pilihan raya di negeri Johor, membicarakan kehendak kita tuntutan agar diadakan pilihan raya umum, dan minggu ni, hujung minggu ini akan bermulanya persidangan Perhimpunan Agung UMNO. Fokus warga kita kepada politik. Saya amat mengharapkan agar kita memastikan supaya makanan itu dapat disimpan sebaik mungkin ataupun kita segera membawa masuk dalam stok penimbal makanan, saudara. Kita amat mustahak ini, saudara. Dan setiap perjanjian antara kita dengan negara-negara pengeluar perlu dimuktamadkan secepat mungkin. Jangan berdalih-dalih, jangan hanya fokus kepada politik. Kerana ledakan besar ini, kesan daripada apa yang berlaku antara Ukraine dan Rusia ini bukan main-main, saudara. Mereka negara besar. Kerana ini melibatkan Rusia, Amerika, China, Eropah dan sebagainya. Kita negara kecil, tapi rakyat kita pasti akan terkesan andainya pimpinan atau pemimpin negara tidak mahu berfikir secara serius berhubung dengan tuntutan ekonomi dan juga soal makanan rakyat, saudara. Ini saya amat mengharapkanlah agar kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri benar-benar prihatin dengan soal ini
Jadi menteri-menteri yang terlibat, Menteri Pertanian dan Makanan, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Pengguna, Menteri Perdagangan dan Perindustrian Antarabangsa, ya, Menteri Ekonomi, perlulah segera menangani permasalahan ini. Jangan orang kata dah tergantuk, baru tergadah. Bila keadaan itu teruk, saudara. Saudara Zack, KWSP, memang itu menjadi tuntutan kita. Sebab itu kita tidak akan berhenti daripada menuntut dan menuntut ini. Ya, saudara. Baik, saudara. Tengah hari tadi, keputusan rasmi Pilihan Raya Negeri Johor yang ke-15 telah pun diserahkan kepada Istana Johor. Pengurusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Abdul Ghani Saleh, telah pun menyerahkan keputusan itu kepada Setiausaha Kerajaan Negeri Johor, Datuk Azmi Rohani, untuk disembahkan ke bawah Duli Yang Mulia Sultan Johor. Itu cara adabnya. Lepas ada pilihan raya, resultnya, maka naklah disembahkan pada tuanku. Kena ingat, saudara, pentadbir tertinggi di Negeri Johor adalah sultannya. Pentadbir tertinggi di negara kita, peringkat persekutuan adalah Duli Yang Mulia Tuan Agong. Selepas saja pilihan raya diadakan, maka keputusannya hendaklah diserahkan pada Duli Yang Mulia Tuan Agong ataupun sultan di setiap-setiap negeri. Kerana semalam, malam tadilah, Suruhanjaya Pilihan Raya telah pun mengumumkan bahawa Barisan Nasional telah memenangi Pilihan Raya Negeri Johor. Selepas dia sekitar dalam pukul 9.30, kerajaan Johor boleh dibentuk dengan majoriti mudah, iaitu lebih daripada 29 kursi. Tapi sehingga lewat tengah malam semalam, akhirnya terbukti bahawa Barisan Nasional mendapat 40 kursi. Saudara, pecahannya insya-Allah kalau ada waktu saya akan cerah. Cuma saya dah nyatakan, sebab itu dalam pencerahan saya yang lalu banyak teman-teman yang mempertikaikan dapatan saya. Maka ada yang kata saya bermimpi di siang hari. Saya memberi pencerahan, kalau anda mewakili parti-parti anda, segeralah berusaha. Ini bila saya cakap benda begitu, anda marah kat saya. Ini dapatan saya merunut daripada pelbagai perangkaan, data-data yang ada. Bukan boleh cakap sembarangan. Sebab itu saya mengatakan bahawa untuk Pilihan Raya Negeri Johor dulu, saya tak silap saya dalam 2 minggu, 3 minggu dulu, saya katakan bahawa UMNO mungkin boleh mendapat antara 33 ke 37 kursi. Terbukti bahawa UMNO memenangi sejumlah 33 kursi dan 7 lagi disumbangkan oleh MCA dan MIC. Ini keadaan, saudara. Saudara jangan marah dengan saya. Saya hanya cuma membuat bukan ramalan nujum pak belalang, tapi berdasarkan ada fakta-faktanya. Kerana daripada 239 calon daripada 15 parti politik yang bertanding untuk 56 kerusi Dewan Undangan Negeri, maka sejumlah 2,539,606 pengundi telah pun mengundi. Akhirnya resultnya adalah 40 dimenangi oleh UMNO Barisan Nasional, saudara. Mungkin kalau saya tak dapat ulas malam ini, malam besok saya akan ulas tiap-tiap kawasan itu, kenapa jadinya begitu. Banyak orang bertanya macam mana boleh berlaku begini, kenapa orang ni menang dan sebagainya. Malahan ada pula. Tapi keseluruhannya pengundi yang turun memang tak ramai. Iaitu tak silap saya sekitar dalam 53 ke 56%. Saudara, bagaimanapun lebih daripada 50%. Jadi legitimacy memang ada. Cuma bila berlaku banyak sangat parti-parti yang bertanding, maka undi itu pecah. Bila pecahan undi itu berlaku, advantage-nya kerana UMNO Barisan Nasional dia mempunyai kukuh ahlinya peringkat akar umbi, tak lari. Itu keadaan, saudara. Macam apa yang berlaku contohnya di Maharani. Cuma di Maharani itu calon putih UMNO dia tewas. Bagi saya tidak bukan ini yang mungkin kerana krisis dalaman. Mungkin je saya akan ulas selepas saya melihat keseluruhan undi-undi nanti, saudara. Dan saya dikabarkan bahawa antara bantahan awal cuma saya lihat parti MIC. Menurut Presiden MIC Tan Sri S.A. Vigneswaran, dia menyatakan bahawa pihaknya sedang berusaha untuk mengumpulkan petition pilihan raya bagi Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Batu
Dan ini akan dibawa ke mahkamah kerana dia merasakan calon MIC tewas dengan majoriti yang terlalu kecil. Dan undi rosak mengatasi majoriti yang diperoleh oleh calon. Ya, saudara. Katanya jumlah kertas undi rosak itu mengatasi undi majoriti yang diperoleh oleh calon daripada PKR, itu Arthur Cheong Sen, sebanyak 137 undi majoriti. Jadi menurut Venice Vegetarian, Presiden MIC, katanya lebih 600 undi rosak itu, dan beliau telah membuat bantahan. Tapi difahamkan bantahan itu perlu dibuat mengikut saluran-saluran tertentu. Ya, saudara, tiap-tiap kertas undi sebenarnya, dia tak boleh lepas ke undi habis begitu, tidak. Suruhanjaya Pilihan Raya akan menyimpan. Saya rasa tak silap saya dalam setahun rasanya. Dalam tempoh 12 bulan, sehinggalah Suruhanjaya Pilihan Raya mewartakan bahawa semua kertas-kertas undi itu boleh dilupuskan, barulah kertas undi itu boleh dihapus ataupun dilupuskan. Jika tidak, maka semua kertas undi, macam semalam di 56 Dewan Undangan Negeri itu, kertas-kertas undi tersebut akan disimpan. Dia tak boleh hilang, tak boleh kurang. Katalah pengumumannya satu calon itu dapat 20,000 undi, maka 20,000 undi itu mesti ada dalam kertas undian yang disimpan. Ini kena ingat saya, berjutalah kertas undi itu disimpan. Jadi apabila berlaku bantahan macam ini yang akan dikemukakan melalui petisi mahkamah, dia tak boleh bantah begitu saja. Jadi saya harus memberi pencerahan supaya warga kita faham proses demokrasi negara kita ini memang telus. Jadi setiap warga kalau tak puas hati buat bantahan. Bantahannya hanya melalui mahkamah, hantar petition. Itu dia punya cara dia. Kita mengharapkan segeralah permasalahan ini dapat selesaikan supaya warga ataupun rakyat di kawasan Bukit Batu ini dapat memahami siapa sebenarnya wakil rakyat mereka. Itu dia, saudara, ya. Baik, saudara. Sebenarnya saya bercakap terus terang, ini amat luar biasa. Referendum rakyat yang diterjemahkan melalui peti undi semalam amat luar biasa sekali. Bukan sekadar isyarat, saudara. Ia bukan juga sekadar mesej. Ia merupakan suara rakyat yang jelas dan lantang. Kerana ia merupakan referendum rakyat. Inilah pilihan rakyat yang mahukan kestabilan masa depan, dan rakyat mahu supaya kemakmuran dan pembangunan. Kerana tidak ada kerajaan yang boleh meneruskan pentadbirannya tanpa majoriti yang jelas. Hari ini kerajaan Johor yang ditubuhkan, mereka sudah mempunyai majoriti yang jelas. Sebab itu malam tadi waktu saya berbicara dalam Malaysia Gazette, saya nyatakan berkali-kali, ini bukan satu kemenangan yang perlu dirayakan. Ia kena ingat bahawa bermula daripada malam tadi, selepas diumumkan oleh pengurus Suruhanjaya Pilihan Raya, seseorang itu diumumkan sebagai wakil rakyat, maka itulah waktunya mereka menerima beban tugas. Dia macam bagi saya lah, untuk kira mudahnya, saudara, bila kita menghadiri pilihan raya bertanding itu seolah macam interview lah. Nak minta pekerjaan, kita minta kerja, cuma pekerjaannya sebagai wakil rakyat. Jadi ramailah nak masuk. Ada yang 5 orang, ada yang 7 orang nak masuk, dan akhirnya rakyat membuat keputusan. Sipolan bin Sipolan, orang inilah yang kami yakini untuk menjadi wakil rakyat kami. Jadi bukan untuk dirayakan. Tanggungjawab lebih besar menanti di hadapan. Tambah-tambah lagi dalam keadaan ekonomi yang merusut ini, yang merudum sebegini, dengan adanya ancaman daripada COVID, dan kehidupan rakyat, ekonomi begitu berat, saudara. Saya nyatakan terus terang, kadang-kadang kalaulah saya diberi peluang untuk berada di tempat Datuk Seri IR Hasni, saya tak mampu. Saya lari lentang pukang, saudara. Kerana saya melihat harapan rakyat, referendum rakyat terlalu tinggi untuk mengharapkan segera disantuni ekonomi mereka. Kerana di Johor, saudara, ketidakstabilan politik ini timbul kesan daripada apabila kematian Allahyarham Datuk Osman Sapian, dan akhirnya dalam keadaan begitu, dalam keadaan terumbang ambing, saudara, yang tidak menentu. Banyak orang katakan bahawa Datuk Hasni itu gila nakkan kuasa, UMNO gila kuasa. Tidak.
Ini untuk mencari kestabilan supaya dapat ditadbir negeri itu sebaik mungkin. Jadi kadang-kadang orang menuduh, bolehlah mereka memberi pandangan, persepsi yang bukan-bukan, tapi kena tahu realiti sebenarnya. Bagaimanapun hari ini Saudara N. Abdul Bakar Datuk komen sikit pasal Pejuang. Saya dah bagi tahu Pejuang akan hilang wang pertaruhan. Ya, Saudara Abdul Bakar, Pejuang dia tidak mempunyai, tak sempat lagi, tidak ada akar umbi. Cawangan-cawangan pun tak tertubuh. Tapi dia masuk juga dalam pertandingan pilihan raya kali ini. Tentulah tidak ada jentera. Dan bagi saya dah bagi tahu Pejuang menempa untuk menerima aib yang begitu besar. Calon-calonnya kalah dan ramai yang hilang wang pertaruhan. Itu keadaannya. Begitu juga macam parti Warisan, malahan parti Perikatan Nasional sendiri pun yang mereka sebenarnya sudah ada akar umbi, bukan tak ada, tapi belum kukuh, belum mantap. Sebab macam saya katakan, seandainya Tan Sri Muhyiddin tidak lagi menjadi Perdana Menteri, maka chapter Perikatan Nasional tutup. Yang lebih memeranjatkan saya cuma satu, iaitu Parti Keadilan. Parti Keadilan cuma satulah dekat Bukit Batu. Lain semua kuyup. Ini saya perlu ada kajian. InsyaAllah saya ingat kalau tak dapat hari ini, besok saya akan mengulas kenapa performan Parti Keadilan begitu buruk sekali kali ini. Berikutan daripada Melaka masuk ke Johor. Boleh dikatakan kalaulah Bukit Batu tak menang, maka habis. Tidak ada seorang pun calon daripada Perikatan yang menang. Jadi seandainya kawasan Putih Wangsa tu diberi kepada Perikatan Keadilan, mungkinlah Keadilan boleh menang di situ. Tapi kerana diberi pada muda, maka muda memperolehi kemenangan. Satu kursi saja muda dapat. Dan saya melihat, saudara, bahawa di sinilah dominasi kaum bukan Melayu dalam penentuan. The kingmaker untuk seseorang calon itu dalam kawasan yang suasananya 50-40 ataupun majoritinya kaum bukan Melayu situ, maka siapa mana calon yang direstui oleh DAP. Artinya walaupun DAP banyak kalah kali ini, tak silap saya dia kalah lebih kurang 7 kursi, 4 ke 5 kursi dia kalah, tetapi dalam kekalahan itu dia masih lagi mendominasikan politik di Johor. Saudara, sebab itu walaupun MCA boleh menang, cuma kemenangan itu adalah dukungan daripada kawasan-kawasan pengundi yang majoritinya Melayu. Begitu juga MIC. Saudara, macam di kursi di Kemelah itu memang majoriti Melayu. Di kawasan Sekijang. Tapi apabila Melayu berpecah, ini contohnya di Maharani, maka tewaslah calon dari Barisan Nasional. Dan akhirnya pengundi-pengundi bagi inilah juga satu benda yang menarik apabila rakyat Johor cuma memberi undian satu kursi pada PAS di Maharani, saudara. Jadi berbalik kepada referendum rakyat ni, bahawa kita melihat sepanjang 2 minggu, bukan waktu yang sedikit. Selalunya pilihan raya ini SPR dia bagi tempoh 12 hari berkempen. Ini 2 minggu. Sepanjang 2 minggu Barisan Nasional berkempen, dan saya melihat bahawa rakyat sudah lagi tidak mahu lagi dengan isu-isu yang bercorak nasional, isu-isu yang bercorak peribadi. Saya melihat, saudara, bukan saya nak memuji, tidak. Contohnya apabila pimpinan dalam Pakatan Harapan tak berhenti-henti menyerang Presiden UMNO, menyerang Datuk Seri Najib, akhirnya rakyat kata, kau nak serang-seranglah. Bosku datang, aku sambut dalam besar-besaran. Saya agak terperanjat bagaimana warga Johor menerima kehadiran Datuk Seri Najib memang begitu ramai, di luar dugaan. Saudara, banyak orang mengatakan bahawa Datuk Seri Najib masih mencengkam dia punya pengaruh. Saya merasakan di samping keyakinan mereka bahawa adanya elemen-elemen tertentu yang menjatuhkan beliau, bahawa kasih sayang rakyat masih lagi pada pimpinan UMNO Barisan Nasional. Sebab itu saya kata jangan tuduh berterusan. Apa-apa pun negara kita ini mengamalkan sistem mahkamah. Kita ada raja berperlembagaan. Perlembagaan kita pula ada rule of law, ada undang-undang. Jadi bila saya
sepanjang saya berada di Johor, saya pergi ke setiap kawasan, ke seluruh pelosok negeri Johor. Saudara, dapatan saya adalah rakyat Johor. Dia lebih suka menggelar bangsa Johor. Mereka begitu sensitif dengan keceluparan pemimpin pembangkang melontarkan pelbagai isu-isu yang bercorak peribadi. Yang mereka mahu adalah apa nak buat. Dan mereka lebih tenang apabila pimpinan UMNO Barisan Nasional dia tak ada pun mengatakan ini adalah manifesto, tetapi ini adalah ikrar. Jadi tidaklah janji bulan dan bintang, janji 1000 janji. Jadi mereka melihat yang ini boleh terima pakai, kata mereka. Sebab itu ramai yang mengambil keputusan mengembalikan semula. Dan paling penting, sebagaimana yang saya katakan, bahawa UMNO itu lahir di bumi Johor, yang dinobatkan di Istana Johor, maka mereka rasa bertanggungjawab. Ya, secara SL Service Absorber sabar. Sabar. Tak apalah, orang nak kutuk saya pun kutuklah. Dia tak boleh menerima saya punya penjelasan. Nak buat macam mana? Ya, saudara. Jadi saya memberi penjelasan bila ada Coca-Cola, saya menjelaskan, saya memberi pencerahan. Saudara jangan marah. Sebab dari awal lagi saya melihat apabila apabila Dewan Undangan Negeri di Johor itu dibubarkan, hadirnya pemimpin yang memainkan corak serangan peribadi. Rakyat Johor dalam keadaan tertekan, mereka kata mereka nak tahu apa untuk kami. Jadi itu keadaannya. Saya harus memberi pencerahan supaya rakyat faham. Jadi tentulah ada teman-teman kita yang menyokong parti bukan daripada UMNO Barisan Nasional, mungkin amarah itu. Sebab saya kata bersabarlah saudara. Jangan kita rasa kecewa, maka kita lampiaskan kekecewaan kita itu dengan cara yang tidak beradab. Negara kita ini negara yang mempunyai tata susila yang tinggi. Ingat saudara bahawa kita antara kesusilaan dalam rukun negara. Saya jangan lupa itu semua tu. Jadi kalau kita nak berpolitik, sebab saya katakan, saya tidak pun memenangkan mengiyakan sesiapa, tidak. Saya harus memberi penjelasan apa sebenarnya berlaku di Johor. Daripada utara, bawa lah sampai ke selatan. Daripada timur, bawa ke barat. Apa sebenarnya yang warga Johor mahu. Jadi malam ini saya cuba memberi penjelasan. Soal kumpulan wang sebarang pekerja, memang itu juga dituntut oleh warga Johor. Dan akhirnya saya seronok bila melihat akhirnya pimpinan pembangkang bersetuju bahawa kumpulan wang sebarang pekerja perlu mengeluarkan caruman yang dimiliki oleh para pencarum secara tuntas RM10,000 pada mereka yang berkelayakan. Saya gembira. Jadi macam mana saya nak marah? Saya gembira bila mendengar Datuk Seri Anwar Ibrahim bersetuju nak menuntut supaya segera dikeluarkan. Begitu juga pimpinan daripada PAS, pimpinan daripada DAP sendiri dan parti-parti yang lain. Jadi saya merasakan ini tuntutan referendum rakyat. Saya nak marah. Macam mana? Terpulanglah pada saya. Jadi yang paling penting bagi warga Johor, mereka mahukan kemakmuran. Yang didambakan oleh setiap warga Johor adalah kemakmuran. Mereka mahu agar kehidupan mereka disantuni. Memang saya bercakap sampai malam dulu saya kata. Tapi anda melihat ini sebagai kempen. Saya bukan berkempen. Saya mahu menjelaskan bahawa isu yang paling besar di Johor adalah isu kehidupan rakyat. Ini macam mana saya katakan bila saya pergi ke Pontian, kawasan di hujung benua. Saya melihat chalet-chalet ataupun apa dia panggil, tempat rumah sewa dia panggil apa? Homestay. Saya berjumpa dengan Presiden Persatuan Homestay, Datuk Tuan Haji Abdul Rahman. Beliau menyatakan bahawa terdapat banyak homestay yang terkesan akibat daripada COVID-19 dan perintah larangan pergerakan yang berterusan selama setahun. Jadi pekerja-pekerja homestay ataupun pemilik-pemilik homestay juga terkesan hilang pendapatan. Bila mereka tiada pendapatan, maka pekerja pun tak ada. Begitu juga bila saya tinggal di salah sebuah hotel di Johor Bahru, saudara. Masuk je hotel pun saya pun takut. Takut kerana bau hotel tu bau hotel peninggalan. Dan terdapat 5 buah hotel yang sudah pun ditutup. Ini adalah kesan daripada ekonomi yang
tidak mampu ditangani. Begitu juga saya melihat banyak restoran-restoran milik warga bangsa Johor yang dalam keadaan hidup segan mati tak mau. Kenapa? Kerana pelanggan mereka yang ramai datang dari Singapura tidak ada kesempatan untuk berbelanja di Johor. Itu kesannya. Jadi apabila kalaulah kestabilan politik dapat dilaksanakan, maka dasar-dasar ditentukan, warga Singapura pun merasa selamat, mereka hadir ke Johor. Saya kena ingat bahawa mereka datang ke Johor, mereka berbelanja yang sedikit wang mereka tetapi besar pada kita. Kerana pertukaran wang antara Malaysia dengan Singapura, $1 Singapura dah RM3 lebih. Jadi bagi rakyat Singapura, kalau mereka makan, harga makan yang dijual di Johor RM10 hanya sekitar $3. Berbeza dengan kita kena bayar RM10. Itu perbezaannya, akhirnya mereka senang datang dan tak jauh. Macam di Bandar Lakin, di Kempas, dan kawasan Tampoi, di Johor Bahru itself, saudara. Dan begitu juga apabila di Pontian, banyak homestay yang milik warga kita. Saya dapat berbual dengan pemilik-pemilik homestay itu. Mereka mengatakan bahawa keadaan ekonomi yang tenat ini membuatkan perniagaan mereka terkesan. Jadi sebab itu mereka mahukan segera dipulihkan kestabilan politik agar ekonomi ini dapat dipulihkan. Itu saja ceritanya. Saudara Jaka Lenglong, Malaysia ada demokrasi. Yang kalahkan yang kalah kena terimalah kekalahan. Memang benarlah saudara, dalam demokrasi yang kalah mesti mengakui pihak yang menang. Kalau tidak, jangan anggap ini sebagai demokrasi. Pilihlah apa sistem pun saya tak tahu. Dalam sistem pemerintahan demokrasi, yang kalah mesti memperakui pihak yang menang. Dan pihak yang menang pula tidak boleh menzalimi pihak yang kalah. Sebab itu dalam live saya semalam, dan saya juga akan memastikan, teman saya, sahabat saya, Datuk Asni mentadbir kerajaan negeri Johor tidak lagi ada diskriminasi politik. Maksudnya, kalaulah kawasan beliau sendiri ada pengundi-pengundi yang menyokong parti pembangkang, beliau tidak boleh pisahkan mereka. Setiap usaha mesti dibangunkan, setiap perjuangan rakyat mesti diteruskan. Ini tuntutan saya kepada setiap wakil rakyat. Kalau saya dengar, kalau saudara berkesempatan mendengar bicara saya dengan calon-calon yang bertanding, semua saya minta mereka melakukan aku janji bahawa mereka tidak akan mengamalkan diskriminasi terhadap rakyat yang mereka wakili. Dan mereka tidak boleh mengkhianati harapan dan aspirasi rakyat. Sebab itu akhirnya rakyat menghantar satu referendum yang mereka mahukan orang ini. Jadi kalau saudara yang kita kena terima hakikat saudara, janganlah kita marah. Kalau mungkin, saya rasakan mungkin juga bagi mereka yang kalah itu, pertama sekali parti itu tidak mempunyai kekuatan akan tunjang lagi. Berusahalah. Saudara, saya cakap terus terang, saya pun tak seronok bila tengok PKR cuma dapat 1 kursi di Bukit Batu. Dan kalaulah petition yang dilakukan oleh MIC itu berjaya, artinya PKR langsung tidak ada wakil. Saya tak seronok, saya nak tengok ada juga Parti Keadilan. Barulah ada ceria, barulah ada kerancakan dalam kita berpolitik. Kalau satu pihak saja nanti, maka saya rasa is one way traffic. Kita mahu ada aliran. Sebab itu saudara, satu ketika dahulu di Singapura misalnya, bila semua parti itu, parti pemerintah menang, dia terpaksa create jawatan ketua pembangkang. Dia terpaksa wujudkan jawatan wakil parti pembangkang. Kerana mahu adakan check and balance. Kita mahu ada imbang dan imbang close. Kalau tidak nanti, maka wakil-wakil rakyat ini mereka akan melakukan semua dia merasakan benar, sembrono, yang rakyat yang menderita. Jadi kepada teman-teman saya, sama ada anda penyokong parti PAS, anda penyokong parti DAP, anda penyokong parti PKR, anda penyokong parti PBM atau Perikatan Nasional, anda penyokong parti Pakatan Harapan, gandakan usaha. Sebab insyaAllah dalam masa 4-5 bulan lagi, rasa saya akan ada pilihan raya umum. Jadi waktu itu masing-masing berusahalah untuk mencari pengaruh. Cuma rakyat Johor tak suka maki hamun ni. Jadi kalau saudara yang menggunakan live saya ini maki hamun, saya yakin bangsa Johor tidak suka melihat anda bersikap begitu. Sebab itu saya tengok ada ni. Ini saudara Jamaluddin, PAS buat apa masjid pun duit
dari peristiwa. Nah, saya begini ya, saya mungkin saudara tidak begitu jelas dalam apa yang berlaku dalam pimpinan dalam PAS yang terbaru. Kesilapan bagi saya. Itu kesilapan kerana mungkin amarah ke, mungkin ketiadaan modal politik gamaknya. Ya, saudara, sebab itu saya kata saya hairan bagaimana pemimpin seperti Tan Sri Haji Hadi boleh melontarkan kenyataan yang melukakan hati warga Johor. Ini kesilapan. Maka akhirnya rakyat menolak Pakatan Harapan, Perikatan Nasional. Apabila dikatakan isu politik Islam. Jadi ini keadaan. Kadang-kadang bila kita nak masuk gelanggang politik, kena perlu ada penghayatan. So jangan kita sembrono. Dan yang saya tengok, apa yang berlaku sepanjang pilihan raya dulu, pilihan raya di negeri Johor, ratib pimpinan mereka lain tak ada. Najib. Pergi ke Kemelah, Najib. Pergi ke Kulai, Najib. Pergi ke Pontian, Najib. Pergi ke Batu Pahat, Najib, Zahid. Najib, Zahid. Jadi akhirnya pengundi kata apa ni? Ditambah pula dengan pimpinan yang lain pun serang macam-macam. Jadi soalnya saudara, rakyat menolak. Sebab itu saya mengucapkan tahniah kepada Presiden Parti UMNO, kepada Datuk Seri Najib yang turun. Dia tak tahu orang nak kata pun katalah. Kepada Datuk Mak Hassan yang melaksanakan tugas kempennya begitu murni. Ini gambaran yang saya dapat saudara untuk kita hayati bersama. Cuma yang terbaru bila saya tengok ada pula culipan kenyataan Tan Sri Muhyiddin selaku pengerusi pada Perikatan Nasional. Sebab dia kata bahawa apabila partinya mengalami kekalahan teruk, maka dia bersedia untuk menawarkan dirinya untuk peletakan jawatan sebagai pengerusi Perikatan Nasional. Ini adalah kesan daripada kekalahan teruk. Jadi saya kata kalau nak letak jawatan, dia kena letak jawatan semua. Bukan hanya Perikatan Nasional sebagai pengerusi Perikatan Nasional, kena letak juga jawatan sebagai pengerusi Majlis Pemulihan Negara. Ini lebih penting saudara. Kerana sehingga saat ini, ini saya cakap terus terang, saudara nak marah-marahkan saya. Saya rasa ini beliau gagal sebagai pengerusi pemulihan negara kerana tidak ditangani, harga barang terus naik. Ekonomi tidak lagi nampak keceriaannya. Jadi sebab itu kalau nak letak jawatan sebagai pengerusi Perikatan Nasional, kena letak jawatan jugalah sebagai pengerusi pemulihan negara. Saya soal itu terpulanglah. Tapi saya rasa kalau nak ditukar jawatan pengerusi PBM daripada Tan Sri Muhyiddin kepada Faizal Azumu, itu lagi berat lagi lah. Terpulanglah pada anda. Itu saya tak mau cakap pasal parti anda. Cuma saya hanya memberi pandangan saja. Saudara. Dan yang agak-agak memeranjatkan saya, ini saya cakap terus terang saudara, iaitu semalam saya berada di command center ataupun pusat war room ataupun pusat urus tabir pilihan raya negeri Johor, UMNO Barisan Nasional. Saya ada di situ. Dan waktu itu kehadiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri dan disambut. Kerana warga yang ramai pagi itu menyambut kehadiran Perdana Menteri dengan laungan minta supaya dibubarkan Parlimen. Maka dengarlah suara bubar Parlimen, bubar Parlimen. Ya, ini sebenarnya saya katakan juga, ini juga merupakan referendum rakyat. Ya. Tapi saya tengok Datuk Ismail Sabri pun dia angkat tangan, dia terus masuk dalam bilik mesyuarat. Dan bila beliau pulang daripada bergerak untuk pulang daripada mesyuarat ataupun menerima result keputusan pilihan raya itu, waktu dia pulang juga disambut dengan jeritan supaya bubar Parlimen. Itu kendak. Cuma paginya, sewaktu berada di Bera, saya terkejut. Betul saya katakan. Saya terkejut kenapa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri boleh mengeluarkan kenyataan begitu. Ini kenyataan itu membakar hati dan perasaan warga UMNO. Kerana bila dia kata yang minta diadakan pilihan raya umum itu adalah kumpulan yang kecil. Inilah saya kata kadang-kadang orang keliling kelalang ni kena bagi nasihat yang betul.
Sepatutnya bukan begitu cara nak jawab. Jawapan itu tentulah memancing amarah warga UMNO. Kerana beliau kena ingat yang hadir di command center itu bukan sebilangan kecil orang Johor, tidak. Yang hadir di situ adalah ketua pergerakan pemuda bahagian-bahagian yang kebanyakan daripada bahagian-bahagian lain. Masih ada yang setengahnya berada di kursi Dewan Negeri yang lain. Tapi kebanyakan di situ ada di command center. Di situ juga ada ketua puteri. Di situ juga ada ketua wanita. Di situ juga ada timbalan ketua bahagian. Dan bila mereka melontarkan kenyataan itu, bukan sebilangan kecil. Azlandin Lanfin Nafika. Itu soal peribadi saya tak bersentuh saudara. Cuba jadi bila rakyat, ini warga UMNO, dia minta supaya dibubarkan parlimen. Segera adakan pilihan raya. Dan bila beliau menyatakan sebegitu, baru seolah-olah Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri ini menongkah ataupun menyanggah kehendak ahli akar umbi. Ini bagi saya bahaya pada kedudukan beliau di mata warga UMNO. Beliau hanyalah sekadar naib Presiden UMNO. Di dalam keadaan begini, maka keyakinan warga UMNO terhadap beliau tentulah pudar. Kenapa dikeluarkan kenyataan begitu? Kan ada lebih baik kalau beliau menyatakan benar, sewaktu saya di Johor ada tuntutan supaya disegerakan pilihan raya umum. Jadi saya sebagai ketua kerajaan sedang mempertimbangkan dan akan membincangkan dengan Presiden Parti, dengan Majlis Tinggi UMNO. Saya akan membincangkan dengan parti-parti lain. Kan lebih manis, saudara. Malahan, boleh buat kata, malahan minggu depan UMNO akan mengadakan perhimpunan agungnya. Kita dengar pula apakah referendum ataupun kendak. Sebab kita harus menghormati keputusan perhimpunan agung UMNO. Kalau itu dinyatakan oleh beliau, tentulah rakyat warga UMNO kata, Yang Amat Perdana Menteri kita ni faham puas hati kita. Ini tidak. Bila anda song-song kenyataan mereka, ini adalah permintaan sebilangan kecil, saya rasa ini kenyataan yang macam berlaku pada pemimpin terdahulu. Waktu kerajaan Pakatan Harapan dulu pun sama. Bila rakyat menuntut mana dia manifesto, akhirnya Tuan-Tuan Mahdi kata manifesto itu bukan kitab suci. Maka ini menyanggah amarah rakyat. Rakyat akan bangkit yang muka-muka. Sebab itu mereka tak ambil kisah bila berlaku langkah Sheraton, dia kata pergi lingkuplah. Tidak ada dokongan daripada rakyat, walaupun rakyat telah pun memilih kerajaan Pakatan Harapan waktu itu sebagai pemerintah. Sebab itu bila dilontarkan kenyataan bahawa langkah Sheraton ini adalah menafikan suara rakyat, rakyat tak tahu je. Malahan ada juga rakyat mengatakan padan muka. Kamu berjanji saja, timbullah perkataan, ini kena kencing lah, hancing dan sebagainya. Akhirnya, kerana kesilapan Tun Dr. Mahathir Mohamad waktu itu menyanggah perasaan rakyat, bertanya kenapa manifesto ini tidak laksana. Dia kata manifesto itu bukan kitab suci. Begitu juga apabila datang Yang Amat Berhormat waktu itu Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Ingat, anda boleh ke sana, ke sini, untuk Makcik Limah, Makcik Kia, Pak Saleh. Kita kena ingat lagi kenyataan beliau. Dan apabila timbul kataan ini macam mana ni, tindakan ini agak bodoh, dia boleh kata, rakyat boleh nak kata saya bodoh pun katalah saya bodoh. Jadi kenyataan-kenyataan begini seolah-olah anda menentang rakyat. Jadi kadang begini menimbulkan amarah. Bila rakyat marah, saya cakap terus terang, bila rakyat marah, mereka menyimpan dalam hati dan akhirnya menjadi dendam. Dendam inilah yang diterjemahkan bila berlaku pilihan raya umum. Bila berlaku pilihan raya kecil, rakyat yang berdendam pada pimpinan, sebab itu parti-parti yang diwakili oleh Pakatan Harapan atau Perikatan Nasional, wuyup. Bukan apa kerana dendam saja. Begitu juga sekarang ini, bila Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri seolah-olah menyanggah kehendak ahli. Tak sepatutnya beliau menyatakan begitu. Sebab itu saya tak kata beliau. Sebab sebagai seorang Perdana Menteri, beliau ada penasihatnya. Jadi orang keliling kelalang ni sepatutnya menasihati. Bos, ini keadaannya, nampak gayanya dia orang minta, macam mana kita buat kenyataan begini yang menyenangkan rakyat. Jadi tidaklah dilihat dia seolah-olah berperang dengan ahli peringkat akar umbi. Ini orang keliling kelalang ni, saudara.
Menasihat. Jadi kebanyakan ini yang berlaku bila penasihat dikelilingi orang besar-besar kita ni. Sama ada penasihat politik kepada Perdana Menteri ataupun penasihat kepada menteri besar ataupun menteri-menteri. Mereka jarang berani untuk menyatakan yang benar. Apa yang selalu mereka lakukan adalah yes bos. Betul bos. Jadi akhirnya ketua mereka yang mereka sepatutnya sebagai penasihat melakukan tindakan, bagi saya tak perlulah hadir sebagai penasihat. Maaf saudara, kering tekak. Panas, keletihan saudara. Jadi dalam keadaan begini, saya rasalah tindakan daripada Yang Amat Perdana Menteri, beliau sudah mencipta satu suasana yang tidak begitu tenteram bagi warga UMNO Akar Umbi. Ini perlu ditangani segera. Kalau tidak, di mata ahli UMNO, beliau dilihat agak bahaya. Walaupun tadi saya ada nampak kiriman mengatakan bahawa kemenangan Barisan Nasional di Johor itu adalah juga merupakan sumbangan daripada Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Adalah puji-pujiannya, tapi saya nampak tidak ada sokongan yang mantap. Hanya sekadar puja dan puji. Warga UMNO bukan begitu. Yang mana menghantar kiriman gitu, saya rasa eloklah berhenti buat begitu, kerana kadang-kadang anda menambah kebencian. Sebab itu tadi saya tengok ada pula satu kiriman oleh seorang pemimpin. Dia pemimpin, dia hantar dalam kiriman, saya tengok ini buat orang marah. Sebab dia kata Perdana Menteri, kenyataan seorang menteri yang berada dalam kabinet Perdana Menteri. Saya rasa ini juga mengundang rasa yang tidak enak di benak serta di hati rakyat. Bila dia kata reaksi yang diberikannya bila PM ditanya tentang pembubaran Parlimen dan PRU 15 menggambarkan kebijaksanaan dan kematangan berpolitik seorang Perdana Menteri. Saya menung, saya kata, alamak. Dalam perjalanan, saya berhenti dekat rest and rawat dan rehat. Saya baca sekejap, alamak, macam mana menteri ni buat kenyataan begitu? Apabila dia kata, reaksi yang diberikan oleh Perdana Menteri, bila ditanya tentang pembubaran Parlimen, PRU 15, menggambarkan kebijaksanaan dan kematangan berpolitik. Matang apa bendanya? Kamu menyanggah kehendak akar umbi. Ini yang saya katakan kadang-kadang, ini orang keliling kelalang yang memudik tak menentu. Kerana kamu berada dalam kabinet, apa saja yang Perdana Menteri buat, semua betul. Ini saya marah ni. Sepatutnya pelan-pelan lah. Jangan tiba-tiba apa saja yang keluar. Saya ingat lagi lah kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam satu ceramah. Waktu tu dulu, masa dia jadi Timbalan Perdana Menteri. Apa saja dia cakap, belum keluar lagi pun, terbaik. Tapi bila tak ada jawatan, kutuk bagai nak agak. So sekarang ini Datuk Ismail Sabri mengalami suasana yang sama. Baru pagi tadi dia buat kenyataan. Apabila ada wartawan bertanya dengan PRU, seorang menteri, dia boleh kata bahawa reaksi yang diberikan oleh Perdana Menteri bila ditanya tentang pembubaran Parlimen menggambarkan kebijaksanaan dan kematangan berpolitik. Benda ni. Ini bukan kebijaksanaan. Bukan satu tindakan yang matang. Kerana dia menyanggah kehendak. Kerana peristiwa itu berlaku, saya ada di sana. Anda sebagai menteri tak ada di situ. Mungkin anda dapat laporan saja. Apabila orang minta bubar Parlimen. Mereka minta begitu, saya lihat reaksinya matang. Dia baik, dia angkat tangan. Okeylah begitu. Saudara. Tapi bukan dengan menyanggah mengatakan kehendak segelintir. Itu tak betul. Kerana yang hadir, macam saya katakan tadi, saya Idul Ahmad, saya bukan marah, saya geram. Kerana saya melihat pembodik masih ada lagi dalam kabinet Datuk Ismail Sabri. Ini akan merosakkan beliau. Mereka seolah bergayut dengan Datuk Ismail Sabri ini supaya akan kekal. Ini yang saya katakan orang keliling kelalang. Yang tidak membawa apa-apa keberuntungan untuk Perdana Menteri. Sepatutnya bagi tahu, bos, Yang Amat Berhormat atau Sir, I think what we should do now is let the members of UMNO, biarkan ahli-ahli UMNO menentukan melalui Perhimpunan Agung UMNO. So dia exit clause. Kalaulah Perhimpunan Agung UMNO pula membuat keputusan begitu,
Barulah dia kata saya akan berbincang dalam majlis tinggi, saya akan berbincang dengan ketua-ketua parti yang lain kerana nak buat pilihan raya ini, ia akan mengambil masa, bukan nak mengambil masa, malahan kena dilihat kesesuaian. Dari segi apakah kita bebas sebenar-benarnya dari serangan pandemik, kemudian kecukupan kewangan. Bila nak adakan pilihan raya, selengat ke bahasi, menteri mana, malas saya nak sebut menteri itulah. Saya geram sangat lah. Itulah kenyataannya. Sepatutnya bagi tahu pada Dr. Sabri, sepatutnya nak buat pilihan raya ni tentulah kosnya tinggi. Mungkin berapa ratus juta lagi adalah lebih baik wang itu digunakan untuk menyantuni kehidupan rakyat. Jadi lebih lembut. Seorang Perdana Menteri macam bapa. Kalau bapa tu asyik nak menengking aja, anak cakap begini tak betul, ngalah kalian nak lari dari rumah. Itu keadaannya. Sebenarnya dia kata apa-apa. Ini kenyataan menteri tadi. PRU bukan satu perkara kecil. Apalagi untuk membubarkan sebuah kerajaan yang sedang memerintah dengan mandat dan hampir seluruh anggota Dewan Rakyat. Mandat bendanya. Bila masa kamu dapat mandat untuk tubuh kerajaan ni? Mandat ini ada pada Kerajaan Pakatan Harapan. Bangang punya menteri lah. Nak memudik tak menentu. Jangan sebut mandat rakyat. Mandat rakyat kepada kerajaan yang dulu. Itu Kerajaan Pakatan Harapan. Di bawah lambang Parti Keadilan. Saya tak payah sebut mandat rakyat. Sepatutnya katalah bahawa PRU ini nak dijadikan begini kerana nak meneruskan. Kerajaan ahli-ahli parlimen masih lagi menyokong untuk dikekalkan. Sepatutnya begitu. Dan bila dia kata PRU bukan satu perkara kecil, apalagi untuk membubarkan sebuah kerajaan yang sedang memerintah dengan mandat dan dari hampir seluruh anggota Dewan Rakyat. Mana masanya 114 orang lah, brother. Mana katakan keseluruh anggota Dewan Rakyat? Mana mungkin kenyataan begitu? Kebetulan pula Perdana Menteri mewakili parti minoriti iaitu 42. Tahu pun. Kebetulan pula Perdana Menteri mewakili parti minoriti 42 daripada 116 dalam parlimen yang dianggotai oleh 222 ahli dalam gabungan pelbagai parti. Jadi kamu kata apa sebenarnya? Ini menggambarkan kamu takut. Menggambarkan bahawa Perdana Menteri tidak mendapat sokongan. Kerana Perdana Menteri hanya kalangan minoriti. Jadi sebab itu kena dipikir, dikaji semula. Kalau dia kata pertama katanya, Perdana Menteri antara prasyaratnya, dia pertama seperti kata Perdana Menteri, antara prasyaratnya dibubar bila BN benar-benar bersedia untuk PRU. Inilah yang dilaungkan oleh pembangkang selama hari ini. Seolah kita main bola, bawa lari tiang gol. Kita rasa kita kuat, kita panggil pilihan raya. Nak panggil pilihan raya, panggil pada bila-bila masa. Kita mesti bersikap anak jantan. Bukan hanya merasakan kemenangan di belah kita, baru kita adakan pilihan raya. Ini tak betul. Ini bukan satu aroma demokrasi. Maka pemerintah, ini saya katakan kalau begitu keadaannya, mereka yang menang menzalimi yang kalah. Ini tak betul. Bilakah bersedia tidak boleh mengikut jerit pekik kasih korban kecil yang sedang dalam euphoria kemenangan PRN. Wah, bahasa ni euforia kemenangan. Ini bukan soal euforia kemenangan. Rakyat merasakan the best thing now. Cadangan yang terbaik, bubarkan parlimen untuk diadakan pilihan raya umum. Selesai secara tuntas. Anda sebagai menteri, kau takut diri kau tak dapat jadi menteri. Kamu takut kamu tidak akan dicalonkan untuk bertanding. So kamu bodek Perdana Menteri semata-mata untuk mempertahankan diri kamu. Ini reaksi yang ada. Saya baca, saya kata ya Allah, saya kata apa nak jadi negara kita ni? Kalau mendapat orang keliling kelalang Perdana Menteri yang sebegini. Nasihatlah Perdana Menteri sebaik mungkin. Ini dia kata bila PRN Melaka dan Johor diadakan, pimpinan mereka tahu kesiapsiagaan mereka peringkat negeri. Mereka bincang semua segi. Itu pun mereka boleh bersandarkan sokongan dan dukungan. Saya melihat dalam kenyataan begitu seolah-olah menceritakan bahawa kita ni mengamalkan politik yang sempang peranan. Politik yang tempang. Kamu hanya memanggil pilihan raya bila merasakan kamu boleh menang. Jadi sebab itu orang merasakan kamu mengamalkan double standard. Sepatutnya tak payah disentuh. Dia kata dalam PRN Johor terdapat kawasan yang daih bekalan. Tiada laptop, tiada modem. Malah sistem SMPPR, ibu pejabat parti gagal berfungsi pada hari mengundi.
Namun urusan tetap lancar kerana dibantu dengan hebatnya oleh jentera negeri dan bahagian angkat masing-masing. Jadi untuk apa kamu ceritakan benda begini? Ini sekarang ni Zala Mino, saya pun rasa yang bawa Perdana Menteri pun terikut dengan kebengungan mereka. Ini saya haraplah supaya dalam masa yang mendatang ini anda menjadi menteri, buat dan tahu diri anda sebagai menteri. Kenyataan mesti berhemah. Kenyataan mesti melambangkan bahawa kita kerajaan yang prihatin pada rakyat. Sebab Johor telah pun memberikan referendumnya. Melaka telah pun melakukan referendumnya. Jadi kalau rakyat nak pilih, buatlah. Apabila sampai jedanya. Ini bagi alasan seribu alasan. Besok bila nak laku pilihan raya, anda pula menjaja janji 1000 mimpi. Ini yang tak betul. Aduhai, saya ni pukul apa dah jam sekarang ni? Itu keadaannya saudara. Saya rasalah dalam apa suasana hari ini, saya haraplah InsyaAllah besok saudara, malam besok saya akan cuba mengulas lain. Sebab saya minta maaf mungkin kalau cepat saya tamatkan siaran kita ini kerana saya benar-benarlah keletihan. Tapi dalam keletihan ini saya nak mengingatkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Pertama-tama sekali, jangan mencari masalah dengan warga UMNO peringkat akar umbi. Jangan disonsong mereka, tak menentu. Sonsonilah, santuni mereka sebab warga UMNO ni lain perangainya. Kemudian pada menteri yang keliling kelalang, kalau nak membudik Perdana Menteri pun, carilah kenyataan-kenyataan. Ya, Saudara Mahdi Hashim, pandai pun dah, terpulanglah tu. Carilah orang yang benar-benar memberi kenyataan yang dapat memberi gambaran bahawa ini adalah kerajaan yang bernama prihatin. Katanya kerajaan ini keluarga Malaysia. Mana boleh kerajaan keluarga Malaysia boleh song-song begitu saja. Dan seboleh mungkin rahsia kerajaan, rahsia parti tidak boleh terdedah. Jadi bila mengatakan tak siap lagi, duit tak cukup untuk parti dan sebagainya, buat apa? Kita masuk, saudara, saya nak bagi tahu, ya, di Johor, UMNO masuk ke gelanggang kali ini dalam keadaan yang tidak punya kewangan yang kukuh. Sebab itu saudara lihat, poster-poster tak banyak, calon-calon punya gambar pun tak banyak tertampal, jentera pun tak ada, sebab wang yang tidak begitu ada. Tetapi rakyat meletakkan kepercayaan. Referendum rakyat, saya bagi tahu pada Datuk ini Hasni, ingat saudara, ini adalah referendum rakyat yang meletakkan kepercayaan kepada UMNO Barisan Nasional untuk mentadbir negeri Johor. Jangan dikhianati amanah rakyat. Jangan anda pula menerima orang keliling kelalang yang bercakap yes boss, yes boss. Akhirnya anda juga nanti akan dibenci oleh rakyat. Pada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, berhati-hati dengan orang keliling yang masih bagi mereka nak lain tak ada. Mereka lebih mementingkan perut mereka. Berhati-hati saja. Saya rasa jalan terbaik bubar parlimen. Jalan terbaik. Tapi bagaimanapun kita tunggu Himpunan Agung UMNO minggu depan. Saya mohon maaf saudara dalam keadaan letihan ini. Saya haraplah izinkan saya untuk berehat seketika. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.